وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة نية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بأخي سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان مرشد أهل العرفان وأدب الرجال والصبيان وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين. إله الورى سهل على من قرى تصانيف حداد العلا ما تعسرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية كبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعسرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. فصل في توبة وشروطها. في توبة تأكن تنوين. فصل في توبة وشروطها والاحتراز bukan والاحتراز tak ada hamzah والاحتراز من الذنوب كلها. Fasal pada menyatakan taubat dan segala syaratnya dan berwaspada daripada segala dosa sekaliannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillahi tashihu at-taubati ila Allah ta'ala min jami'i adh-dhunubi. Dan perkara pertama seorang murid perlu mulai dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentashihkan, yakni membetulkan taubatnya kepada Allah. Ini membetulkan taubat. Jadi ini adalah perjalanan pertama hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan at-taubah. Jadi taubah maknanya ar-ruju' an kulli fi'lin qabih, yakni kembali daripada segala perbuatan yang buruk ila kulli fi'lin malih, kepada perbuatan yang baik. Ataupun itu taubatnya permulaan yakni mubtadi' salik ila Allah, yang permulaan, maka taubat mereka adalah daripada yang tidak baik kepada menjadi baik. Manakala yang peringkatnya sedikit tinggi, maka mereka adalah taubat bagi mereka adalah ruju' an kulli wasfin dani ila tahaqquqi bi kulli wasfin sani, iaitu kembali daripada bersifat dengan sifat yang rendah dengan mentahqiqkan sifat yang tinggi, ini sifat yang
yang terpuji. Ataupun dengan peringkat yang lebih tinggi lagi pada taubat, iaitu ruju'an syuhudil khalqi ila istighraqi fi syuhudil haqqi, iaitu kembali daripada memandang kepada makhluk kepada tenggelam dalam memandang kepada al-haq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya peringkat juga. Taubat bukan sama pada peringkatnya. Jadi taubatnya aulia tidak sama dengan taubatnya para salik yang baru untuk menuju jalan Allah. Maka di sini memahamkan kita bahawa taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfarnya Nabi itu sudah pasti tak akan sama dengan istighfarnya kita. Tamam? Karena istighfar Nabi adalah irtiqa, semakin naik dari peringkat demi peringkat. Itu kata Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah ketika membahaskan tentang taubat dalam kitab Manazilus Sairin. Kata beliau, taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tingkatan darjatnya Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kabur daripada fikiran dan juga daripada lintasan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Tak kabur walaupun sedikit. Kalau kata berlaku sedikit contohnya dan Nabi bertaubat kepada Allah dengan istighfar, maka istighfar kedua Nabi adalah kerana melihat istighfar yang pertama tidak sempurna. Jadi Nabi istighfar di atas istighfar, dan kemudian makin naik lagi istighfar Nabi, sebabkan kerana istighfar yang kedua kurang sempurna daripada istighfar yang ketiga, maka istighfar pula yang ketiga. Kemudian istighfar pula yang keempat kerana memandang yang ketiga tidak sempurna. Kemudian istighfar pula yang kelima kerana memandang yang keempat tidak sempurna. Itulah seterusnya sampai 70 ke 100 kali. Itu yang menyebabkan Nabi SAW beristighfar sebanyak 170 ke 100 kali sehari. Jadi wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihu at-taubati ila Allah Ta'ala. Perkara pertama yang seorang murid perlu mulai dalam perjalanan kepada Allah adalah membetulkan, mentashihkan taubat kepada Allah min jami'iz dzunub, daripada sekalian dosa-dosa. Dia sebut jami'iz dzunub maknanya sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Wa in kana alaihi syai'un minal madhalimi, ini kalau berkait dengan haknya Allah, teman. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahagi pula kepada kalau ianya berkait dengan haqqil ghair, hak orang lain di kalangan manusia. Wa in kana alaihi syai'un minal madhalimi li ahadin minal khalqi. Kalau kata dia ada, di sini disebut, dan jika ada ke atas dirinya suatu perbuatan dari kezaliman kepada seseorang daripada makhluk, yakni manusia, falyubadir biadaiha ila arbabiha in amkan. Dan hendaklah dia bersegera dengan menunaikannya kepada orang-orang yang dizalimi itu jika ia memungkinkan. Kalau dia boleh untuk menyelesaikan kembali kezaliman tersebut, contoh seperti dirampasnya barang orang dan dia kena kembalikan balik barang tersebut kepada tuannya, kalau dia mampu, maknanya tuan tu masih ada lagi dan dia tahu di mana wujud tuan tadi, maka kena bagi balik. Dia curi, dia hutang dan seumpamanya. Ini yang hutang yang dia fikirkan tidak mau bayar, itu dia zalim. Lepas tu kata Nabi SAW, ada sebagian ulama menyebut bahawa orang yang berhutang dengan seseorang dengan berniat untuk membayar hutang tersebut akan dimudahkan urusan membayar hutang. Tapi orang yang berhutang dengan seseorang tapi telah diletakkan dalam hatinya niat untuk tidak bayar hutang tersebut, maka akan disukarkan dia untuk melakukan perkara tersebut. Jadi kena niat betul waktu kita berhutang dengan orang. Jangan waktu berhutang tak ada niat untuk bayar balik, itu zalim. Jadi kalau kata terkait dengan manusia ataupun terkait dengan hak orang lain, apa yang kita kena lakukan dulu? Yubadir biadaiha ila arbabiha. Kena selesaikan, kena tunaikan balik kepada tuannya, in amkan, kalau mampu. Wa illa, kalau tidak mampu, kerana dia tak ada duit dah, contoh, kerana dia dah tidak mampu, kerana tidak ada perkara yang dia nak bagi balik tadi telah
habis, hilang. Falyatlub, minta maaf. Wa illa fayatlubul ihlala minhum, maka hendaklah dia menuntut halal daripada mereka tersebut. Jadi kena pergi minta halal. Kenapa kena buat macam tu? Karena haqqu al-insan atau haqqun nasi, ni haqqul abd ni mabniyun ala al-musyahah. Berbeza dengan haqqullah. Haknya Allah Subhanahu wa taala mabniyun ala al-musamahah, kata para ulama. Hak Allah taala ni terbina dengan toleransi. Sebab tu Allah taala cuma tuntut apa di sini? Taubat saja daripada segala dosa. Yang tu saja. Tak kena bayar duit ke, tak kena bayar apa semua sekali. Tapi kalau kata dengan makhluk, dia kena segera. Kenapa? Karena haqqul ibad mabniyun 'alal musyahah. Mana dia agak sempit. Dengan hak hamba ni sempit sikit. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dengan hak hamba. Fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu as-sayru ila al-haqq. Gini kerana apa? Sesungguhnya orang yang tanggungannya terikat dengan segala hak yang berkait dengan makhluk tidak memungkinkan dia berjalan kepada al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ni ta'alluq ataupun terikat, dia jadi macam ada, orang panggil apa ni, mata kai yang terlekat pada kaki kita dan juga terlekat pada kasut kita dan terlekat pada pakaian kita tadi yang menyebabkan terhalang dan akan menyebabkan terkoyak atau mungkin terluka kita ketika mana dalam perjalanan. Kerana tu panggil ta'alluq dengan zimmah, dengan tanggungjawab tersebut. Jadi perlu diselesaikan terlebih dahulu kalau ia berkait dengan makhluk Allah Ta'ala. Jadi awal tariq at-taubah. Awal jalan kepada Allah adalah taubah. Dan dia akan nanti disebutkan syarat-syarat sahnya taubat. Sebab tu taubatnya orang awam adalah daripada dosa. Itu yang disebut di sini. Tashihu taubati ila Allah Ta'ala min jami'iz zunub. Ini taubatnya ammah, taubat orang awam. Wa taubatul qassati minal uyub, kata Imam Ibnu Ajibah. Manakala taubat orang-orang yang qas adalah daripada aib, perkara-perkara yang aib. Wa taubatul qassatil qassah min kulli ma yushghilu sirra an hadrati 'allamil ghuyub. Manakala taubat yang lebih khusus, qawasil qawas, adalah daripada perkara yang menyibukkan sirnya jiwa peribadinya ataupun sirnya tadi daripada hadrati 'allamil ghuyub, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Ajibah, wa kullul maqamat taftakhiru ila taubati. Setiap maqam perlu kepada taubat. Maksud setiap maqam para awliya Allah Ta'ala, maqamur ridha perlu taubat juga. Maqamul syukr perlu taubat. Maqam pertama taubat. Taubat. Dalam taubat pun perlu taubat. Itu dalil menunjukkan Nabi SAW kata, aku beristighfar sehari 70 ke 1 kali. Karena setiap tu naik maqam. Dan setiap maqam tadi perlu kepada taubat. Faham? Itu maksudnya. Jadi dan taubat pula memerlukan kepada taubat yang lain. Faham? Kalau kata dia tidak dengan taubat nasuha. Jadi taubat perlu dengan taubat. Jadi kalau kita taubat di atas dosa, contohnya kita buat dosa, dituntut kepada kita untuk bertaubat dengan dosa tu dalam tempoh kurang daripada 6 jam falakiyah. 6 jam falaki. Kan tu kalau tidak, tak akan dicatat dalam buku catatan kita. Hadis sebut dalam itu. Kalau orang buat dosa, tak dicatat dosa tersebut oleh malaikat selagi mana dia tidak cukup 6 jam. Lepas 6 jam dicatat dosa. Kemudian malaikat akan kata apa? Kalau 6 jam juga tak taubat, malaikat akan kata, arihna minhu ya Rabb. Ya Allah, rehatkan kami daripada dia. Apa dia maksudnya? Matikan dia. Malaikat doa setiap hari bagi mati kalau tak taubat. Baik. Kalau taubat dah, dia taubat dalam tempoh 6 jam, dia taubat. Tapi taubatnya tidak nasuha. Maka wajib dia taubat pula kepada taubat dia tadi. Kerana taubat tadi tidak nasuha. Ini disebut kata apa? At-taubatu taftaqiru ila taubatin ukhra ila taubatin ukhra bi'adami nusuhiha. Tu kalau kata taubat tadi tidak nasuha. Itu dia.
Maksudnya banyak lagi sebenarnya kadang kita telah berlaku kekurangan dalam taubat kita. Kita ingat kita taubat dah. Taubat bukan di mulut, bukan sebut saya bertaubat ya Allah. Bukan tu. Taubat bukan macam tu. Taubat nanti akan disebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Wa syartu sihhati taubati, kata beliau, dan syarat bagi sahnya taubat, sidqun nadami ala dzunub. Iaitu yang pertama apa dia? Benar-benar penyesalannya. Sidqun nadam. Itu disebut dalam hadis at-taubatu an-nadam. At-taubatu nadamun. Tamam. An-nadamu taubatun. An-nadam taubatun. Nadam itu taubah. Nadam apa dia? Rasa menyesal. Tamam. Jadi tak akan menyesal saja boleh jadi taubat. Habis itu masalah lain akan ada syarat-syarat dia lagi. Ada 6, ada berapa syarat. Yang pertama nadam. Kedua iqla'. Ini membuang dosa tersebut. Yang ketiga nafyul israr. Maksudnya menafikan berterusan dengan dosa tadi. Tamam? Itu antara syarat-syarat bagi taubat. Ini sebut nadam saja. Nadam ini kata para ulama sama seperti kedudukan wukuf di Arafah bagi orang yang berhaji. Sama kedudukannya. Beliau Nabi sebut kata al-hajju Arafah, maka sama macam Nabi sebut at-taubatu nadam. Sama. At-taubatu nadam kan nadamu taubah. Kita tengok balik riwayat. Naam, an-nadamu taubatun. Nabi sebut dalam hadis. An-nadam taubah. Sama dengan apa ni sebutan apa dia? Al-hajju Arafah. Sama. Kenapa Nabi sebut Al-hajju Arafah? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena Arafah adalah rukun yang terbesar. Rukun paling besar bagi haji Arafah. Tak wukuf di Arafah tak ada haji tahun tu. Habis, selesai. Balik saja ya. Tak sah haji tadi. Macam tu jugalah dengan taubat. An-nadamu taubah, iaitu nadam ataupun menyesal itu adalah rukun terbesar bagi taubat. Itu maksudnya. Kena sedih dulu, kena sesal dulu. Kalau tak benar-benar menyesal atas dosa tadi, maka dia tidak dikira bertaubat. Jadi taubat munafik sajalah. Sebab tu disebut dalam sebahagian kitab, taubatul munafiqin fi atrafi lisanihim. Taubat munafik ini adalah pada hujung lidah mereka. Apa dia dengan sebut apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia sebut astaghfirullah tu dikata taubat dah. Tak. Tu taubatnya munafik. Hanya di hujung lidah saja. Tak betul-betul menyesal pun dalam hati. Itu maksud. Jadi wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dzunub. Itu yang pertama, ma'a sihhatil azmi ala tarkil aud. Dan beserta dengan azam yang benar untuk tidak kembali melakukan dosa seumur hidup. Ilaiha muddatal umr. Muddatal umri. Boleh tak sukun pada mim tu boleh? Boleh tak dhammah pada mim tu boleh? Muddatal umur. Boleh juga umr, boleh juga, dua-dua boleh. Baik. Jadi dia kena niat macam tu. Kena menyesal. Yang kedua, kena berazam tidak kembali semula. Dipanggil ni apa dia? Nafyul israr. Menafikan berterusan dengan dosa tadi. Maksudnya menolak untuk kita berterusan dengan dosa tersebut. Oh, ni susah. Taubat bukan senang. Sebab tu ni jalan pertama. Ni jalan pertama juga disebut sebagai apa? At-takhalli. Takhalli maksudnya membersihkan, menyucikan terlebih dahulu sebelum tahalli. Sebelum menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia. Jadi nak berakhlak mulia tidak boleh kalau tidak taubat dulu. Taubat ni makan dia, tempat dia, kedudukannya, maqam dia seperti apa? Seperti takhalli. Seperti kita membersihkan diri kita daripada kotoran. Kita ni macam baru balik bendang lah ni. Balik bendang, badan penuh selut. Lepas tu takkanlah nak pakai tu hijam. Takkan terus nak pakai dengan perhiasan kita. Tengah duduk selut penuh ni, sebok minyak wangi. Dia tak ada ajar.
Tengah-tengah seluk penuh ni, pakai kepiah, terus pergi masjid. Tengah-tengah seluk penuh, pakai baju elok-elok, pakai baju elok tapi seluk penuh, pergi jumpa dengan sultan. Macam tu keadaannya. Tak kena. Jadi badan penuh dengan noda, badan penuh dengan kotoran. Maka apa kerja kena buat dulu? Kena takhalli dulu. Takhalli maknanya apa dia? Kena bersihkan dulu. Maka pembersihan tadilah dinamakan taubat. Dia bersih dulu dengan ma'ut taubah, dengan air taubat dulu. Basuh, mandi dulu. Lepas dah mandi, maka kena main perasaan ni. Apa dia? Sidqun nadam ala dzunub. Dia kena menyesal dengan dosa tadi. Ma'asihati al-azmi, dan juga dengan benar azam, tidak akan kembali semula kepada dosa tadi sepanjang umur hidupnya. Sepanjang umur hidup. Bukan kata hari ni saya tak buat, esok tak tentu lagi. Tak, saya tak buat dah. Ni yang apa ni, nak tengok terima ke tidak terima taubat ni. Tu yang berlaku kisah seorang lelaki yang bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa dengan seorang pendeta, abid. Kata dia, saya nak bertaubat daripada dosa. Saya dah bunuh 99 orang, kata dia. Ada tak jalan saya untuk saya taubat? Kata pendeta ni, abid ni kata, tak ada jalan lah. Mampulah. Dia kata, pergilah. 99 orang. Ingat sikit ke? Nanya orang bunuh orang ni, kalau seorang saja pun, dia dah habis dah jiwa dia. Sebenarnya. Kita bunuh orang seorang, habis dah jiwa kita. Betul orang yang kalau dia panggil hati kering, boleh pergi bunuh ramai-ramai orang ni, kalau tanya balik, tengok dia akan sakit jiwa. Sakit jiwa. Kerana dia cabut jiwa orang. Jadi takkan boleh hidup dengan tenang. Dia demai, dia kata, saya nak taubat. Kawan ni kata, tak boleh, tak ada jalan dah. Ini orang jawab tanpa ilmu. Dia kata, alang-alang, cukup 100 bang. Perak kali dengan balong-balong tu. Abid tu pun kena. Abid tu jawab tak ada ilmu. Maka akhirnya dia dengan soal ni kata, ni bahaya tak ada ilmu. Tak ada ilmu kadang-kadang boleh mati tu. Tu bukti dia. Ni ulama syarah balik hadis tu kata, ini dalil bahayanya jahil. Boleh mati. Sebab apa? Sebab jawab soalan tadi, pergi terus. Jawab tak kena, mati kawan tu. Pada mati, cukup 100. Tadi 99-nya, tambah lagi jadi 100. Genap elok ya. 100. Kemudian masih lagi datang perasaan dalam hati dia, nadam, menyesal dengan perbuatan tersebut. Ini orang pandai barat lah ni. Maka akhirnya dia pun pergi jumpa pula dengan seorang alim. Dia jumpa dengan alim tadi, dia ceritakan tentang dosa dia. Alim tu bukan takut. Dia tak takut. Bukan dia kata, kalau aku jawab kata tak boleh lagi, mati aku pula lagi. Cukup satu-satu pula. Tak, bukan kerana takut, tapi kerana ilmu. Kata dia, boleh untuk kamu taubat, tapi dengan syarat, kamu tak boleh duduk di sini. Kamu kena buat apa? Kamu kena pergi ke negeri lain. Suasana kamu di tempat negeri kamu ni tidak membantu kamu untuk berubah. Tengok, tu antara salah satu lagi cara taubat juga. Iaitu apa dia? Meninggalkan tempat yang kita duduk tadi, pergi ke tempat baru. Nanti akan tengok nanti. Ada cara-cara untuk taubat. Macam mana nak taubat disebutkan oleh para ulama. Ni kalau kata Imam Ibnu Ajibah disebut kata apa? At-taubatun nasuh yajma'uha arba'atu asya'. Taubat nasuha ni dikumpulkan dengan 4 benda. Apa dia? Al-istighfaru bil lisan. Mesti istighfar dengan lidah. Wal iqla'u bil abdan. Kena iqla' bil abdan, maksudnya kena lempar, buang dia daripada daripada tubuh kita. Tamam? Wa adamul israr bil janan. Dan juga tidak berniat dalam hati kita untuk meneruskan dan melakukan perbuatan tadi berterusan. Yang ketiga, yang keempat apa dia? Muhajaratu sayyi'i al-khillan. Iaitu meninggalkan teman yang buruk. Yang keempat. Ini syarat dia. Jadi kalau kata nak berhijrah, kalau kata nak keluar daripada tempat tersebut, kena hijrah. Tinggalkan sayyi'il khillan. Tinggal teman yang tak baik. Artis kalau nak berubah, tak boleh duduk dengan artis. Kena pergi duduk dengan awliya. Kena duduk dengan salihin. Tapi jangan duduk buat Instagram, cakap lebih pada dia tu. Itu yang salah. Baru bertaubat 3 hari, terus dijemput masjid untuk bagi cakap tok. Macam mana bertaubat? Macam mana dia boleh berubah dalam 3 hari? Itu jadi tok guru dah. Padahal dah kali daripada tukar terus dalam 4 hari lepas tu, baru 3 hari dah panggil dah. Hari keempat jadi ustaz.
Ustaz Fulan. Baru je taubat 3 hari lepas. Masuk hari keempat, tuan guru lah. Hari kelima, tuan guru. Hari keempat, ustaz. Hari kelima, tuan guru. Hari keenam, apa dia? Al-Arif Billah. Habis tu. Jadi Tok Wali tu. Kena sabar lah. Patutnya kalau nak bertaubat, kalau betul nak mengaji, kena sabar. Kena pergi duduklah dengan tarbiyah daripada guru. Kena sabar daripada duduk cakap dan bercampur dengan orang lain. Kena ambil daripada jalannya Sayyidina Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga. Kalau dilihat balik dalam sirah perjalanan beliau, ketika mana beliau pada permulaan adalah dia anak raja, anak kepada orang besar di negeri dia pada ketika tersebut di Tuban. Tapi dia ni orang yang tak suka dengan benda-benda yang dibuat pada waktu itu oleh sebahagian orang kaya-kaya. Akhirnya dia tinggalkan istana tu. Kemudian dia duduk dalam hutan jadi perompak. Jadi dia akan merompak harta orang-orang kaya yang lalu, dan dia tahu kata orang ni memang suka rampas harta orang miskin. Dia rompak dan mana dia akan pergi bagi ke orang miskin. Hak ni sifatnya Sunan Kalijogo waktu ketika mana Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Nama dia Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nama apa Sunan Kalijogo? Nama apa? Ke Syarif Hidayatullah ke? Dah bukan dia. Sunan Gunung Jati tu. Nama apa? Raden Mas Joko. Raden Mas Joko orang kampung Asim kan. Baik. Boleh nama terlupa lah, cari balik Asim. Kemudian dia curi, dia ni Robin Hood Melayu. Robin Hood Nusantara beliau. Curi barang orang kaya, buat pergi kat orang miskin. Pakai topeng. Satu hari dia temu dengan Sunan Bonang. Maulana Sunan Bonang lalu di tempat tersebut, dan Sunan Kalijaga dipendekkan cerita, akhirnya mengikuti Sunan Bonang. Di Sunan Bonang waktu ketika lalu diceritakanlah, waktu dia lalu di sungai, Sunan Bonang kata, kamu duduk di sini, tunggu dulu sampai saya datang nanti. Lalu Sunan Kalijogo duduk sila di situ, ditancap tongkat Sunan Bonang di depan Sunan Kalijogo. Kemudian dia pun ditidurkan selama 3 tahun. 3 tahun ditidurkan sampai berlumut badan-badan ni. Berlumut badan-badan, dan dia melihat waktu ketika tu Sunan Bonang lalu di atas air. Sungai tadi, melintas sungai di atas sungai tadi, tanpa sedikit pun air sungai tadi, arus sungai tadi merosakkan dan mengotorkan kain Sunan Bonang. Dan selepas 3 tahun Sunan Bonang datang membuang lumut-lumut yang ada di muka, kemudian disedarkan kembali, dan kemudian barulah diberikan kepadanya ilmu hikmah untuk dia keluar berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Cerita ni Indonesia buat filem sebiji macam tu. Sunan Kalijogo duduk tapar tepi sungai, kemudian dicucuk, ditidurkan seperti Ashabul Kahfi ditidurkan katanya 3 tahun. Jadi maksudnya tak ada taklif apa lah kalau dah tidur. Baik. Hakikatnya orang Melayu kita ni sebenarnya cerita dia banyak simbolik. Dia simbol sebenarnya. Dia simbol kepada penceritaan. Ini kata seni orang Melayu. Dan Sunan Kalijogo sendiri adalah seorang yang sangat seni dalam penceritaan. Dia kalau dia tulis dalam babak Jawa apa semua kali itu, diceritakan memang banyak kesenian. Dan orang Melayu kita memang suka metafora, dia panggil. Benda-benda yang panggil apa dia metafora, Alif? Metafor apa dia? Tu dia payah ni, jawapan sains ni payah ni. Baik bahasa mudahnya, kalau orang Inggeris kata English please, kan? Yang kata ni Malay please, cakap orang Melayu lah ni. Dia cakap orang putih ni. Tak faham kita. Kita sebut bahasa mudah kita apa dia? Metafor ni macam kita nak gambaran dia macam benda yang tak tahu dia nak abang macam mana. Tak apalah, cari sendirilah. Maksud metafora tu. Dan kemudian apa dia yang berlaku? Sebenarnya sebahagian ulama ada tafsirkan kisah ni sebenarnya tidak tidur pun sebenarnya. Sunan Kalijaga bukan tidur kan? Ditidurkan 3 tahun. Tak.
Maksud ditidurkan tadi adalah disenyapkan beliau daripada dunia luar, didiamkan beliau daripada dunia luar. Maksudnya apa dia? Beliau memondok di pondoknya Sunan Bonang selama 3 tahun, seakan beliau ditidurkan daripada dunia luar. Tidak ada fitnah yang masuk kepada beliau waktu itu. Tak sibuk dengan urusan di luar, karena menyibukkan dirinya dengan suluk ilallah, dengan bimbingan daripada guru beliau yang mursyid, iaitu Sayyidina Sunan Bonang. Dia yang membimbing dan juga mentarbiah jiwanya Sayyidina Syekh Sunan Kalijogo. Jadi dibina macam tu selama 3 tahun. Ditancapkan orang panggil tongkat di depannya tadi adalah sebagai hadnya beliau. Kata, maksudnya gurunya yang menentukan had pergerakannya. Kamu nak kena pergi ke mana? Duduk di sini. Jangan gerak kiri kanan. Al-multafit la yasil. Orang yang banyak berpaling tak sampai. Jadi seolah-olah beliau ni adalah orang yang mengikuti kepada arahan gurunya. Dengan tongkat yang diletakkan tadi, maksudnya ni adalah isyarat, simbol kepada mengikuti arahan gurunya tanpa berpaling walau kiri dan kanan sikit pun. Dan dalam masa yang sama dia melihat pergerakan gurunya, mengambil adab gurunya. Dia tengok gurunya macam mana bergerak, Sunan Bonang bergerak, dan berjalan di atas air tanpa air sungai yang arus derah tadi ni mengotorkan kainnya walaupun sedikit. Maksud dia apa dia? Sunan Bonang berjalan di dalam kaum Jawa pada waktu tersebut dengan arus masyarakat waktu tu yang pelbagai fahaman, dan juga dengan benda-benda yang pelik-pelik yang berlaku pada waktu tersebut, sedikit pun tidak mengesankan Sunan Bonang. Dia boleh duduk dalam masyarakat. Maknanya berjalan di dalam arus tersebut tanpa mengotorkan. Faham? Jadi duduk dalam arus umat tanpa mengotorkan jiwa dia. Ini dipanggil apa? Qulwatuna fi jalwah. Ini yang bank tu. Cara promosi bank tu. Dengan bersendiri bersama dengan umat. Itu kita punya tema kita di Zawiyah. Qulwatuna fi jalwah. Waw alif tu apa dia? Allah Muhammad. Alif tu macam tongkat tu lah. Tahan diri kita. Siapa dia ni? Yang alif ni kan dia lurus. Dia lurus alif. Satu sifat alif ni dia lurus. Lurus. Alif Hakimi, alif Najmi kan dia lah. Alif ni dia lurus sifat dia. Dan alif itu menunjuk kepada Allah. Allah sebagai tempat sandaran. Allah sebagai tempat kembali. Allah. Waw tadi adalah simbol yang digunakan oleh para ulama sufi, khususnya pada zaman Turki Utsmaniyah, menggunakan waw ini adalah simbol kepada al-abd. Waw kalau diterbalikkan jadi orang yang sedang sujud. Waw tu kalau terbalik jadi orang sujud. Dan waw juga adalah simbol kepada hamba maksudnya. Waw ni adalah simbol perhambaan. Jadi kalau hamba yang bulat dia punya fikir dia. Waw kan kepala dia pun bulat kan. Ini bulat fikir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia sujud, dan hamba yang paling hakiki adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata waw tu adalah Nabi Muhammad. Waw tu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif waw. Lepas tu kalau kita tengok ada cincin kerajaan Turki dulu, dia kat cincin dia akan tulis waw alif. Waw alif. Saya ada satu cincin tu. Ambil baik cincin tu. Dua-dua tu. Baik. Ni cincin. Ni semua orang bagi hadiah ni. Saya tak nak tolak hadiah, saya tak tolak. Cincin orang bagi hadiah banyak. Ni saya belilah. Ni cincin. Waw alif nampak tak? Waw alif ni cincin waw alif. Kalau orang tengok ni apa dia macam lambang syirik apa ni? Ni lambang Allah Muhammad. Baik, kenapa dibuat lambang? Kerana boleh masuk dalam tandah. Tak ada masalah apa. Kalau tulis Allah Muhammad masuk dalam tandah, ni masalah kita. Ya, apa hukum masuk tandah kalau pakai pakaian yang ada Allah dengan Muhammad ni? Kalau masuk, hukumnya makruh, tidak haram. Kecuali kalau niat untuk mengotorkan dan juga untuk menghina, maka tu jadi haram dan boleh jadi kafir. Tapi kalau niat tidak dengan niat macam tu, baik kita tulis Allah Muhammad, kalau masuk tinggal kat luar pakai pi duduk kat RNR ke, tak kat luar. Nasim tak kat luar.
Hasil tadi tengok duk fikir Raden apa tadi. Mas Joko tak habis lagi. Kan? Boleh gelak ke orang. Wildan kena ke orang dia gelak. Dan dia tidur senyap, kan? Ni waw alif. Waw alif. Ni dalil tanda kepada apa? Allah Muhammad. Lepas tu ada lambang bunga. Bunga apa tu? Bunga ujung tu. Kalau tengok kat back tu. Tu bunga apa ni? Bunga apa? Bunga teratai. Bunga teratai ni simbol bagi kalau kita ni orang Kedah ni. Kedah ni banyak permulaan dia, kalau kata nampak banyak diletakkan simbol bunga teratai ni di permulaan-permulaan apa ni negeri. Kalau tuan-tuan pergi ke apa ni Museum Kedah, kan, akan tengok dekat tepi tu dia ada panggil apa, gerbang dekat Museum Kedah. Kalau start dekat stadium tu, dia ada gerbang. Kat gerbang tu ada bunga teratai kat situ. Soalan ni sebagai penyambut kepada kehadiran. Jadi penyambut tetamu. Dan dia juga banyak dekat batu-batu nisan orang tua-tua kita dulu, para raja dulu, para ulama dulu di tanah Melayu kita ni, banyak batu nisan mereka diletakkan dengan bunga teratai. Jadi seolah ni menganggap seakan ni adalah sebagai simbol kepada perjalanan, permulaan. Dan kemudian waw alif tadi dalil kepada Allah Muhammad, dan ni ada juga di sini. Itu ada waw, tengok ni. Ni kursi Turki. Ni meja ni daripada Turki. Ni meja baca Quran ni. Tu kalau tuan tengok tu kat meja tu. Meja koko tu. Dia ada tulis alif waw kan? Ada waw. Lepas tu dia tulis alif waw, ada alif waw. Alif waw ada kan? Ada alif waw. Itu lambang yang digunakan oleh para ulama sufi zaman dulu. Dan kemudian dia ada lambang bunga di hujung dia. Bunga teratai. Dan bunga teratai pula dia ada 5 kelopak di situ. Pada 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Dan kemudian kita punya tulis di bawah dekat back kita tu, khulwatuna fi jalwah. Khulwatuna fi jalwah maksudnya pada khalwat kita ni bersama dengan orang ramai. Kita berkhalwah bersama dengan orang ramai. Maknanya apa dia? Hati dengan Allah, badan dengan orang. Itu maksudnya. Khulwatuna fi jalwah. Hati dengan Allah, badan dengan orang. Ini yang disebut oleh guru kami Maulana Syekh Yusri. Waktu saya tanya kepada beliau, ada tak dalam tariqat kita ni, Syadziliyah, Siddiqiyah ni, ada khalwat tak? Ada suluk tak? Duduk dalam bilik bersendirian. Kata beliau, khulwatuna fi jalwah. Khalwat kita dengan orang ramai. Dengan mengajak, duduk dengan umat, bersama dengan mereka, dan juga membimbing mereka. Itulah khalwat kita. Kita duduk jiwa kita dengan orang, tapi ni hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Sajalah. Saya tengok ibu-ibu tengok beg tu, menatang apa beg? Wow, alif qulwatuna fi jalwah, tak ada apa. Ni dah tahu dah lah. Dah tahu dia punya qimah dan juga maksud kepada apa simbol tersebut. Jadi moga-moga laku lah. Baik. Melawak. Baik. Tak boleh. Balik semula kepada bab. Wa man taba'an syai'in. Baik, tadi apa dia cerita? Dia cerita pasal orang yang bunuh 100 orang. Kemudian disuruh dia pindah daripada negeri tadi. Bila dia berpindah daripada negeri tersebut, ni dalil sidqut taubah dia. Maka dia meninggalkan tempat tersebut. Bila dia meninggalkan tempat tadi, sampai di tengah jalan, dia mati. Maka turun 2 malaikat yang berebut untuk bawa dia sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Maka turun satu lagi malaikat Allah menjadi orang panggil apa? Pengadil di antara 2 malaikat tersebut, dan akhirnya diukur mana jarak yang paling dekat dengannya ketika tersebut, dan rupanya dekat dia dengan negeri yang dia akan bertaubat. Akan dia pergi berpindah ke negeri tersebut bersama dengan orang-orang baik di negeri tadi. Yang lebihnya hanya sekadar satu lengan dia, satu tangan dia saja. Tapak tangan dia aja lebih. So, dia mati macam tu. Tapak tangan dia aja lebih sikit sampai ke negeri yang baik. Maknanya apa dia? Sebabkan kerana dia nak ilhaq dengan orang yang baik-baik, maka akhirnya Allah Ta'ala menyamakan dia dengan, ataupun meletakkan dia bersama dengan orang baik-baik. Maka ni kena dengan hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Tu. Masuk syurga dia. Masuk syurga, diampunkan dosanya. Kenapa? Kerana dia sihatut taubah, sidqun nadam. Lepas tu
ala tarkil aud ilaiha muddatal umur, tak mau lagi bunuh orang dah, maka dia pergi ke negeri yang baik. Tadi macam Sunan Kalijaga tadi, macam mana dia duduk, dia tengok guru beliau tadi berjalan di dalam umat dalam keadaan tidak terkesan pun dengan apa yang berlaku dalam umat. Maksudnya tu percikan air tadi tak kena dan tidak membasahi kain baju Sunan Bonang. Hanya cukup 3 tahun. Maksudnya 3 tahun dia memondok. 3 tahun dia berada di bawah tarbiyahnya Sunan Bonang. Barulah Sunan Bonang datang dan membuang lumut-lumut yang ada pada tubuhnya. Apa makna lumut-lumut tadi? Ini kotoran yang telah lama berselaput dalam jiwanya. Dibuang oleh gurunya dengan penuh kasih dan kemudian diberikan dengan ilmu nur dan akhirnya menjadi salah seorang daripada wali songo. InsyaAllah tahun depan kita pergi. Cara promosi lagi tu. InsyaAllah tahun depan, insyaAllah saya bercakap tahun depan kami ni akan pergi ke Wali Songo. Sonok lah santri tak bawa. Tu sonok sangat. Tambah-tambah hak jenis pemalas, yang tidur banyak, kan? Yang tak mengapai, yang baca kitab nahwu tak betul, yang tak lulus imtihan, jadi yang tu kita suruh jaga pondok lah. Boleh tak? Wildan? Boleh jaga pondok? Wa man taba an syai'in min az-zunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun 'ala al-'audi. Bukan 'ala al-'auda, 'ala al-'audi ilaihi fala taubatalah. Ibu ayah semua santri di sini tak ada yuran apa. Ni dia bukan ada yuran ni, main mengaji sini 4 tahun tak balik. Handset tak ada. Depa ni sepenuhnya dengan saya. Penuh masa dengan saya. Tinggal keluarga depa. Mai duduk di sini. 4 tahun tak balik. Syarat dia macam tu dah. Mak ayah pun semua dah redha dah benda tu. Kakak mai dah awal-awal lagi. Saya dah maklum dah daripada awal lagi. Tak boleh balik 4 tahun. Tapi taklah saya dikejam, zalim sangat pun. Kadang-kadang lalu kampung mereka saya berhenti juga. Bawa mereka berhenti walaupun mereka tak boleh balik. Cuma yang penting mereka jangan balik aja. Saya bawa balik tak apa. Saya bawa balik pergi singgah kampung mereka ke, singgah di rumah mereka ke, makan nasi rumah mereka ke. Itu boleh. Tapi tak semua je lah. Baru seorang kot. Baru 2 orang. Saipudin dengan Saipullah. Ada lagi? Orang lain lagi? Amirul, seorang lagi Amirul. Pergi juga rumah dia. Baru ni pergi Kenuri, rumah baru. Kawan pun tengok macam nak lari balik dah. Dan demam. Mana Amirul? Tak ada duduk kat belakang. Dia pun tak boleh balik 4 tahun. Kemudian tak ada yuran apa sini. Sini mengaji free semua. Ni baju depa pun Zawiyah yang beli. Kain pelekat pun Zawiyah beli. Malam ni dapat kain pelekat baru. Kain pelekat raya. Dia. Itu adalah kegembiraan tu. Kain pelekat raya. Sebab kain pelekat di Zawiyah tak pakai lekeh-lekeh. Ibu-ibu semua. Kita bukan pakai gajah padi. Ibu pernah tengok kain pelekat gajah padi. Gajah padi kalau ni orang buat lak kaki lah. RM1.15 ada di Kuala Lumpur jual. Gajah padi orang tak pakai. Kalau pakai tu nampak spender. Rokok nampak spender. Allahu Akbar. Ajaib Ada jama dia gajah padi. Tak belilah, nak bagi hadiah ke orang tak payahlah tu. Tu beda nak orang panggil apa? Beda nak lak kitab boleh insya-Allah. Pakai dalam rumah, duduk dengan bini boleh sebab dia jarang. Tu elok pakai dengan bini. Tapi kalau kata Zawiyah kita beli yang mahal sikit kepada para santri kita ni. Depa pakai tahun ni raya kain pelekat gajah duduk. Gajah duduk tapi jenama apa dia? Gajah duduk Menara Kuala Lumpur. Hoi zakat. Baru keluar. Gajah duduk Menara Kuala Lumpur. Cantik je apa? Semua cantik. Mahal harga dia. Kalau di Langkawi harga dia dekat dengan RM70. Satu kain. Jadi jangan pandang lekeh orang pakai kain pelekat ni. Dia ingat kita pakai kain pelekat masuk dengan pasar raya, dia kata pakai kain pelekat saja. Tak tahu kain pelekat tu mahal pada seluar dia lagi. Orang bagi tak kena barang lah. Mereka ni tak kenal kain pelekat. Dia ada jenama macam-macam ni. Gajah duduk sajalah ni pun dah orang panggil apa, advance dah. Gajah duduk bukan yang dulu. Aku yang kini bukan yang dulu. Gajah duduk bukan dulu lagi. Gajah duduk baru ni macam hebat-hebat lah. Ada Infinity. Ada Infinity, ada Signature, ada Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur baru keluar. Ni santri akan dapat Menara Kuala Lumpur malam ni lah. Sekali dengan staff. Staff pun dapat Menara Kuala Lumpur juga. Baik.
Cuma warna je kita tak tahu warna apa. Hak tu tidak boleh dipilih. Hak tu atas pilihan tuan guru. Tok guru akan bagi. Tapi warnanya semua elok-elok insya-Allah. Tapi kalau siapa dapat warna Hindu-Hindu sikit, buatlah macam mana. Sebab kita bagi baju awal tu sebab nanti nak boleh pilih baju raya awal. Sesuai dengan kain yang dia pakai. Tu. Sajalah. Tak ada kaitan pun dengan taubat ni. Tak ada kaitan dengan taubat ni. Baik. Kenapa tiba-tiba cerita yang tu? Oh, cerita tadi kata nak pergi Wali Songo, nak pergi lawat Wali Songo. Takut lagi ibu-ibu kata ni duk guna duit zawiyah apa ni? Duk pergi bawa anak-anak murid berjalan ni. Tak. Kalau pergi berjalan, kebanyakan saya akan minta juga duit daripada mak ayah. Sebab mak ayah tak bayar yuran, maka duit mereka akan guna untuk bayar bahagian-bahagian tu. Kalau nak pergi berjalan mana-mana kan, saya akan minta duit juga kepada mak ayah untuk bayar kepada anak-anak mereka. Tapi kadang-kadang tak guna pun. Sebabkan kerana ada orang bayar pula lepas tu. Ada orang tolong belanja lah, macam-macam lah. Ni mereka punya rezeki lah. Rezeki para santri. Nah, orang duk mengaji ni rezeki dia melimpah ruh. Kalau mengaji tak rajin juga, mengapai malah sepuding kan? Bukan dia. Contoh ni bagi tambih nasihat. Afif, Alif, Hakimi, kalau kata malah juga tak dia apa. Jadi seronok duk di pondok. Orang kata duk pondok je lah. Tapi balik tak tahu apa. Tak boleh macam tu. Kena mengaji sungguh-sungguh. Mengaji sungguh-sungguh. Jangan balik daripada zawiyah lagi tak boleh baca kitab. Kalau tak boleh baca, duduk 4 tahun. Kena tambah tahun. Lagi tak boleh baca. Kalau hak duduk, dia kata 2 tahun. Saya dah boleh baca dah Ustaz. Terus duduk belagak. Terus duduk belagak. Tak arti pun sebenarnya. Berlambak lagi salah. Banyak lagi tak tahu. Jadi kena sampai yang diizin oleh guru untuk dia balik, dia balik ya. Baik. Wa man taba an syai'in min az-zunub. Tengok Sunan Kalijaga tadi. Lepas dapat izin daripada Sunan Bonang, bangun dia. Kemudian keluar dia dan boleh berdakwah, duduk dalam masyarakat dan memberikan kesan yang besar kepada masyarakat Jawa pada ketika tersebut sampai zaman sekarang. Sampailah. Ni baju kita pakai ni. Dipanggil baju taqwa. Ni sikit-sikit nak sama dengan baju Sunan Kalijaga dulu. Cuma Sunan Kalijaga dia baju dia lain sikit sebab dia baju dia buat daripada kain guni. Panah ni ya Rabbi, kalau pakai saya pernah beli dah satu. Tak pernah beli. Anak saya beli kat anak saya. Allah baju dia. Kerah. Kalau pakai tengah panah ni, pakai tak boleh duduk. Gatai badan. Pakai. Tu kain guni, kain sufi. Kalau beli, try beli tengok baju tu. Tu yang kalau cerita Sunan cerita Sultan Agung pakai tu. Tu baju tu. Tu panggil baju taqwa. Yang ni pun dipanggil baju taqwa, ni baju santri ni. Ni pun lebih kurang tu juga dia punya, cuma telah adaptasi saja daripada baju tersebut, kemudian diubah sedikit. Dibuat baju yang bentuk dia macam ni. Jadi baju santri. Wa man taba an syai'in min adh-dhunubi wa huwa musirrun 'alayhi aw 'azimun 'ala al-'audi ilayhi fala taubata lah. Dan siapa yang telah bertaubat dari satu dosa, dari segala dosa, dan dia masih melakukan dosa itu atau dia berazam atas kembali kepada dosa tersebut. Kalau dia berazam lagi nak buat juga dosa tadi, dia dah taubat, kemudian musirrun 'alayhi, tapi masih berterusan, aw 'azimun 'ala al-'audi, atau dia berazam untuk kembali semula melakukan dosa tersebut, fala taubatalah, maka tidak ada taubat baginya. Maka taubat tadi tak diterima. Tu bukti taubat tak diterima. Bukti taubat kita tak diterima apa dia? Kita akan buat balik benda tu. Apa dosa yang kita buat tadi akan dikembalikan, akan kita ulangi semula. Maka bukti kepada taubat kita sebelum ni masih lagi tidak berlaku dengan sebenarnya. Dipanggil taubat sambil belacan dipanggil. Tahu taubat sambil belacan? Pernah makan sambil belacan semalam? Sambil belacan? Pedah. Cicah-cicah pedah. Pedah. Tapi cicah balik lepas tu. Pedah. Pedah. Makan nasi, minum air. Tak lagi cicah balik. Tu panggil taubat sambil belacan. Dan nak taubat sambil belacan ni, dia mula-mula pedah tu dia kata Allah tak mau dah. Sekali dia ambil balik. Sedap pula tu. Lepas tu dia minta balik. Ada tak sambil belacan lagi? Saya dengar semalam sambil belacan habis Hawaii. Malam. Tak tahulah siapa pergi makan. Dia buat macam sup boleh jadi. Wal yakunil muridu 'ala ad-dawami fi ghayatin min al-i'tirafi bit-taqsiri 'anil qiyami bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih. Dan hendaklah seorang murid itu menjadikan dirinya sentiasa dalam puncak pengakuan 'ala ad-dawami fi ghayatin min al-i'tiraf, dengan
bitaksiri dengan kekurangan, anil qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih. Di dalam mendirikan, yakni menunaikan perkara yang diwajibkan ke atasnya daripada hak Tuhannya. Jadi, seorang murid tersebut hendaklah dia sentiasa mengiktiraf bahawa dirinya tadi taksir. Dia tak mampu untuk mendirikan seluruh kewajipan yang dituntut kepadanya daripada Tuhannya. Wa mata hazina ala taqsirihi wa inkasara qalbuhu min ajlihi falyalam anna Allah falyalam anna Allah 'indahu idh yaqulu subhanahu ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Tengok. Kenapa? Bila mana dia berduka cita, mata hazina ala taqsirih. Kalau seorang hamba tadi berduka cita dengan kekurangan yang dilakukan, wa kasara qalbuhu min ajlih, dan patah pecah hatinya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya, kerana dia berfirman, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku di sisi orang-orang yang pecah hatinya kerana aku. Ni. Jadi seorang hamba yang bertaubat kepada Allah, kemudian dia buat balik kerana dosa dia tadi, dia lupa dia, maka dia akan jadi sedih. Ni kerana tu kena ada huzn. Ketika buat dosa ni, setelah dosa tu kena huzn, kena sedih. Tu dalil iman. Ada orang kalau dia buat dosa, dia rasa gembira, esok cerita ke orang pula tu. Ni dalil kepada ada penyakit dalam hati. Tapi kalau orang ni dia buat dosa dia pula dia sembunyi-sembunyi, tak cerita ke orang. Lepas tu dia rasa sedih, dia rasa bersalah dalam hati dia. Itu masih ada nur, masih ada iman dalam hati itu. Tamam? Dan kalau kata macam tu, dan dia sentiasa berusaha untuk taubat, sampailah datang kesedihan, mana dia kata mungkin dia tak boleh nak taubat. Ini dipanggil orang yang sentiasa masih dalam nafsu lawamah, dia panggil. Nafsu ammarah, dia akan suruh orang ni buat jahat. Buat jahat je. Dan kemudian dia tak ingat dah. Itu nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni kalau dia buat jahat, dia tak ingat. Dia nak buat jahat je. Tapi kalau dia main satu peringkat nafsu, dia panggil nafsu lawamah, dia akan mula laum. Dia buat dosa, dia akan laum. Dia akan celah diri dia. Buat dosa, lepas tu dia akan malam, dia akan buat lagi dosa. Dia kata, tak letih ke buat ni? Lepas tu dia tak boleh dah, aku tak boleh buat dah. Esok buat balik. Lepas tu malam tu laum lagi. Dan kata Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ni yang tidak irtiqa kedudukannya ke nafsu yang lebih atas daripada tu. Tak naik nafsu mutmainnah. Tak naik nafsu, nak naik nafsu kamilah radiyah macam para awliya yang besar-besar tadi, pakai dak lah. Hidup dia nafsu lawamah tapi masuk syurga. Kenapa? Kerana dia selalu patah hati. Kerana dia selalu mencela diri dia disebabkan dosa yang dia buat. Dia selalu usaha tapi tak terkalah juga dengan nafsu dia. Maka dia sentiasa berlawan. Bertembungan dalam jiwa dia sendiri, bertembung, berlawan, dan akhirnya dia mati dalam keadaan tersebut. Maka orang yang begini pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu orang yang berjihad selalu tu. Jihad dengan nafsu lawamah yang ada dalam diri dia, nafsu yang ada dalam baina jambaih. Ni antara tulang apa ni, bau dia. Tulang pinggang dia yang ada di antara dua pinggulnya tadi ni, itu kalau kata dia sentiasa berterusan bermujahadah dengan perkara tersebut, maka mereka akan diberikan kebaikan. Ini yang kita pernah sebut hadis ni kan, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku sentiasa, kata Allah, bersama dengan orang yang pecah hatinya kerana aku. Wa 'alal muridi an yahtariza min asghariz dzunubi fadlan an akbariha. Dan satu kewajipan ke atas murid itu bahawa dia menjaga diri daripada sekecil-kecil dosa. Maksud di sini, ini antara pahaman ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa dosa ada dua bahagian. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Beza antara dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar terdapat padanya laknah. Itu tanda-tanda dosa besar. Dosa besar kalau ada laknat, maka dia dosa besar. Tamam? Yang kedua, dosa besar ada hukuman. Contoh seperti hudud. Ini dosa-dosa besar. Tamam? Kalau tak ada yang tu, maka dipanggil dosa kecil. Dikira dosa tu dosa kecil. Tamam? Baik. Jadi para murid, orang yang murid ilallah, yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nak beradab dengan adabnya para salikin, hendaklah dia menjaga dirinya daripada segala dosa.
hak kecil pun kena jaga, apatah lagilah yang besar. Kalau saya tak sebut, kenalah dia jaga daripada dosa besar, apatah lagi yang kecil. Tak itu. Dia kena hak kecil dulu. Kena jaga dosa yang kecil, apatah lagi yang besar. Dosa kecil pun kena jaga. Tak boleh buat. Usaha. Ashadda min ihtirazihi min tanawuli summil qatili. Melebihi penjagaannya dari makan racun yang membunuh, yang mematikan jika memakannya. Ni. Jadi kalau kata seorang tadi nak menjaga dirinya daripada dosa kecil tadi, lebih pada dosa besar, lebih-lebih lagi kalau dosa besar, anggapkan dirinya sekarang berada di depan makanan yang ada racun dan dia berjaga dirinya daripada mengambil makanan yang ada racun tersebut. Macam itulah dia kena jaga diri dia daripada dosa kecil. Ataupun dosa besar. So dia tak akan makan perkara yang membunuhnya. Wa yakunu qawfuhu law irtakaba syai'an minha a'zama min qawfihi law akala summa. Dan dia menjadikan takutnya berbuat sesuatu dari dosa itu terlebih besar dari takutnya jika memakan racun. Ini kalau kata hadir perasaan ini, masyayikh kita para ulama sufi menceritakan contoh-contoh tadi dengan perkara yang dilihat dalam realiti. Dosa kita tak nampak kadang-kadang. Dia tak nampak dosa tu dalam bentuk sesuatu. Dia nampak lazat waktu dia buat tu je. Dia buat benda tadi, benda tu dilarang, benda dia rasa lazat. Buat. Seronok. Lepas tu dia ulang balik. Dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Dia tak nampak apa benda yang kena dekat dia lepas tu. Apa kesan yang kena pada dia selepas tu. Tamam? Kalau dia nampak jelas depan mata, kok nampak tik lembu jatuh atas kepala ke? Kalau buat dosa sesuatu, pop jatuh tik lembu atas kepala. Tu jelas nampak. Maka dia akan elak daripada buat dosa tu. Sebab tak kita takut tik lembu jatuh atas kepala. Dia tak nampak. Jadi sebab tu para masyayikh letakkan dengan misan. Untuk nak bagi takrib, dekat dengan zihin, otak fikiran kita, bagaimana untuk memahami masalah tersebut. Jadi kata beliau, jaga daripada dosa ni, macam kita jaga diri kita daripada makan racun. Orang takut kalau makan racun. Kalau makan racun sebab apa? Boleh mati. Lepas tu kata Syekh, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعَاسِيَ تَعْمَلُ فِي الْقُلُوبِ عَمَلَ السُّمْ فِي الْأَجْسَامِ. Ini kerana maksiat di dalam hati kita ni, kesan maksiat yang dilakukan di dalam hati adalah seperti racun kepada jasad. Dia akan membunuh. Maksiat ni hakikatnya membunuh. Dan ada hadis yang kata malaikat sebut tadi ni. Arihna minhu. Ya Allah, rehatkan kami daripadanya. Maksudnya didoakan kematian kepada hamba tersebut. Kenapa malaikat doa mati bagi orang yang buat maksiat? Kerana tak mau bagi dia buat maksiat lagi. Itu saja. Bukan kerana malaikat benci dengan dia. Tak. Kerana malaikat kasih dengan dia. Malaikat tak mau dia tambah lagi dosa. Maka didoakan baginya kematian. Tamam? Wal qalbu a'azzu 'alal mu'mini min jismihi bal ra'su malil muridi hifzu qalbihi wa imaratuh. Dan hati itu lebih mulia ke atas orang yang beriman berbanding dengan jasadnya. Yang paling mulia ni apa dia? Qalb. Qalbu yang dibahas dalam kitab ni apa dia? Kitab-kitab tasawuf. Bukan qalb. Tu jantung yang kita nampak tu. Yang kalau kata tersumbat pi bedah di IJN. Kalau yang tu sonoklah pakai pi cuci kat situ kan. InsyaAllah balik keluar jadi sufi. Keluar pi kata rasa jantung saya ni tak apa nak elok, tak jadi wali ni. Tak apa nak nampak apa ni, orang panggil apa, mawarak apa ni, alam sebalik mata tak nampak kata dia. Alam bazrah. Kata ni lah geng ayah Pin. Jadi macam mana nak buat, kata nak bagi cuci ni, kita pergi IJN lah. Pergi IJN, masuk dalam pembedahan, kata bayar apa? 70,000, 80,000. Tolong cuci jantung saya tak? Tak, bukan macam tu. Bukan jantung tu yang dimaksudkan. Jantung yang dimaksudkan dalam ni adalah qalbun as-saunabari, dia panggil. Qalbu sanubari. Orang Melayu kita pun guna istilah tu. Ini hati sanubari dia panggil. Hati sanubari ni di mana? Tempatnya di qalb juga. Tempat dia dalam tu. Tapi dia sir. Kita tahu bentuk dia macam mana. Dia duduk dalam hati tu juga. Makan tempat dia di mana? Di situ. Dan cahaya ni terpancar di mana? Cahaya di qalbu sanubari tadi terpancar di dimagh, di otak. Dia pancar di otak kita. Yang tu yang orang tadi, yang qalbunya tadi bercahaya, sanubarinya bercahaya, memancar ke otaknya, maka tu yang akan mengawal gerakannya jadi menjadi seorang yang
seorang yang tenang, yang bagus, yang baik dan seumpama. Faham? Sebab tu orang zaman lah ni banyak penyakit. Kalau kita nak tahu penyakit umat tu macam mana, kata Syekh Hamzah Yusof, kalau nak tahu penyakit dalam masyarakat tempat tu yang parah dia apa dia, boleh pergi ke kedai buku. Apa kaitan ni? Kedai buku akan cetak buku yang berkaitan dengan masalah masyarakat tempat tu, yang siapa sangat perlu. Yang paling banyak lah ni di kedai buku apa? Agak-agak. Ada 2 buku. 2 genre. Bukan genre ya. 2 jenis tajuk yang selalu duk bincang. Yang pertama, macam nak jadi kaya. Betul tak? Yang kedua, macam nak elak stres. Betul tak? Pergi kat Popular, pergi kat Kinokuniya, pergi di MPH. Banyak dekat rak buku tu semua. Macam mana nak jadi kaya. Sebab apa? Sebab otak masyarakat tu je lah. Jadi sebab tu kata Syekh Hamzah, dia kata apa? Comel no? Dia kata nak tengok keperluan masyarakat dan obses masyarakat tadi dengan benda apa? Pergi ke kedai buku. Di kedai buku itulah penentu kepada keinginan masyarakat di tempat tersebut. Macam tu tempat kita pun. Sama kan? Kalau di negara kita ni, tu program banyak apa dah? Macam nak jadi kaya. Boleh ke boleh? Kan? Semua jadi kaya semua. Semua. Masuk program. Balik-balik program. Jadi orang lain tu. Hak ustazah jadi ustazah. Terus jadi orang lain. Sebab apa? Sebab nak kena kejar dia punya konten dia tu. Nak kena buat juga macam mana pun. Barulah dikira berjaya. Nanti apa ni orang panggil apa, dia punya mentor dia akan tanya, kenapa tak buat? Macam mana nak berjaya kalau macam tu? Perang pun lagi. Paksa. Lepas tu bila orang tegur sikit ya, maka dia jawab balik, hampa bukan tahu kehidupan kami macam mana? Kami susah macam mana? Kami cari duit macam mana? Hampa bagi duit kat kami ke? Perang. Balas kat orang. Hak tu je raja duk lawan balas. Dah kali, hampa jangan kata apa. Ikut suka kami nak buat apa pun. Yang tu yang berlaku. Lepas tu ulama tulis kitab. Adabul kasbi. Ada adab cari rezeki macam mana. Ada tulis kitab. Al-Barakah fi sa'i wal harakah. Imam Al-Habshi, Al-Hubayshi ada karang kitab. Tentang berkenaan dengan berkat dalam gerakan dalam mencari perjalanan rezeki dan seumpamanya. Tulis kitab siap. Macam mana nak cari rezeki yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Ni kita guna bad marketing. Tamam? Sampai dia guna pula istilah baru dia, the bad marketing is a good marketing. Bad marketing itulah adalah baik marketingnya. Marketing yang terbaik adalah marketing yang buruk. Itu yang suka buat benda-benda bodoh. Buat konten-konten bodoh-bodoh apa semua. Kerana tu obses jiwa masyarakat kita. Lain kali jadi apa? Jadi stres. Stres, tulis pula buku stres. Keluar buku pasal stres pula. Macam mana nak mengawal stres. Macam mana nak mengawal sakit jiwa. Bukan sakit jiwa habis. Betul tak? Siapa yang tak sakit jiwa? Yang tak sakit jiwa, ulama sufi. Tenang saja. Lepas tu kena baca kitab Tanwir fi Isqati Tadbir. Kerana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab tu sangat penting dibaca. Kerana tulisan Imam Ibnu Athaillah menjelaskan balik kepada tujuan hidup kita. Siapa yang akan terang ni? Lain kali balik kepada sufi balik. So saya dah beli buku tu. Think Like a Monk. Mang. Bukan monk, mang. Tu. M-O-N-K. Ada buku kan? Nama Shetty buat tulis. Dia pernah jadi Jay Shetty tu. Jay Shetty tu YouTuber terkenal lah. Dia kata dia pernah sampai tahap dia memang sakit jiwa. Dia sakit jiwa dia kata. Ngaji waktu kecil cerdik. Buku orang putih. Jangan pandang lekeh nak pakai kepiah serban pun. Baca buku orang putih tapi baru 10 muka surat. Lepas tu tutup, tak baca lah. Mukadimah yang baca. Dia baru baca mukadimah. Tapi buku tu bagus dia kata. Buku bagus. Dan Mak Saleh ni dia tulis comel. Walaupun dia tulis pasal apa? Pasal yang mang apa dia? Mang. Dalam bahasa kita apa dia? Sami. Dia kata bagaimana berfikir macam Sami berfikir. Kita tahu. Dia takkan Tok Guru baca kitab je ni. Tak apalah. Baca je. Kan kita ambil. Sebab tu kalau kita ada dah kemampuan untuk baca mana-mana buku pun, baca aja mana-mana buku, tak ada masalah kerana kita dah ada i'tiqad. Kalau i'tiqad kita kuat, tak ada masalah apa. Dan dalam tu tulis tu sebenarnya hak dia tulis tu, hak yang ulama sufi tulis dalam kitab-kitab sufi berlambak lah. Cuma dia ulah dalam bahasa dia. Dia kata dia ni orang yang hedonism, sangat kuat dengan
dengan poya-poya, dengan apa ni, benda-benda yang macam-macam ni. Waktu muda dia kata, waktu di sekolah menengah dia kata dia memang terlibat dengan dadah, terlibat dengan poya-poya, kena pergi ke pub tiap malam kalau balik daripada kolej. Dia kata sampai kena buang kolej. Waktu nak kena buang kolej tu dia pergi merayu, dia kata jangan buang, bagi peluang kat dia sekali lagi. Barulah dia kata dia akan cuba berubah. Satu hari mai seorang Sami daripada Nepal mai bagi ceramah di sekolah dia. Apa ni cakap orang putih tu yang katakan tu. Kita pun kena erti orang putih juga ni. Pendakwah ni kena erti orang putih juga. Sebab ada orang, maaf saya sebut di Kuala Lumpur apa semua sekali, ada yang tak mau main majlis-majlis macam ni. Majlis ni tak main. Main dengar macam kita cakap Melayu. Cakap Melayu ni jelas sangat kata kat orang. Dia kata kalau kami dengar tu jadi sakit hati, kalau dibubuh kat kami tu kena sungguh. Tapi kalau cakap orang putih, dia kata, kalau dia sebut you are stupid, macam lembut ya, dia kata. Ada orang macam tu, sungguh. Dia kata dia minat dengan orang-orang cakap orang putih ni. Jadi dia kalau buat program di hotel, buat macam seminar, baca kitab tasawuf tapi buat seminar di hotel. Tu lambak main, tapi cakap orang putih. Okay, apa dia kata? Anak ni lebih menarik. Dan kalau orang putih ni, kalau dia cakap orang putih tu, dia tak apa nak sakit hati sangat, dia kata. Ada juga orang macam tu. Jadi daurah-daurah di pondok apa semua tak main. Sebab kata dia terlalu mendalam sangat masuklah hati ni, terkena sampai kami jadi macam tersungkok tu. Jadi payahlah. Orang ada gitu. Jadi dia kata saya pun bila dengar dia punya ucapan tadi, dalam masa 1 jam tu berubah saya, kata dia. Dari perasaan saya tapi nak dekat dengan dia. Akhirnya saya pergi jumpa dengan dia. Saya tanya dekat dia, boleh tak saya duduk sat dengan kamu untuk saya sembang dengan kamu? Kata Sami ni, dia kata boleh. Saya ada sepanjang masa ni di UK, di UK kalau silap, ada beberapa tempat lagi untuk muhadarah, untuk ceramah, kamu boleh ikuti, kata dia. Jadi ikuti, dan akhirnya dia buat apa? Dia pergi ke Nepal. Jadi Sami, dia menjadi Sami tak? Pergi duduk di ni, mondok baca kitab, malam-malam baca kitab, dia kata. Kitab-kitab turas. Buka kitab-kitab lama, baca. Memondok, depa pun mondok juga. Maksud nak cari ketenangan jiwa, dah kali pergi mana? Pergi pondok. Pergi pondok buat apa? Pergi mengaji je. Lepas tu cuci, lepas tu dia kata dia ada lepas tu dia ada apa? Dia ada suluk. Dia ada orang panggil apa? Meditasi. Dan dia tulis pula tu, dia buat kajian, kata ada seorang Sami di Nepal, dibuat kajian, masuk ke makmal, otak dia masuk ke makmal. Dia duduk dalam makmal, dia ni bubuh hak waya-waya tu. Dia duduk dalam bilik makmal tu, dia buat kajian tentang ion positif dalam kepala dia. Tu sampai tahu tu. Dia pun tak test kat kepala Tok Wali lah. Tok Wali kita bukan jenis menunjuk macam tu. Dia pun ni pi. Sanggup pi ke UK, masuk makmal untuk test kepala dia punya ion. Ion tadi keluar, dia kata tak ada ion yang paling tenang melainkan otak depa. Sebab apa? Sebab depa tak ada masalah. Banyak gitu. Buat apa? Suluk. Meditasi. Hak yoga apa semua tu lah. Bukan kita suruh benda tu. Ni nak abang kata dalam Islam lebih awal lagi daripada tu. Lebih lama lagi daripada tu. Dan ada dah susunan yang ulama susun dah. Dan taubat. Macam mana nak irtiqa daripada maqam kepada maqam. Depa ada semua benda tu. Dan tu kita kata, tak jauh kita katakan bahawa ajaran Buddha sebenarnya adalah daripada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan kemudian diubah oleh mereka. Mereka ubah jalan. Sebab Gautama Buddha adalah seorang yang sebelum daripada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan sebahagian pandangan kata dia Nabi. Sebahagian kata macam tu. Ada sebahagian kata dia Nabi boleh jadi. Kerana ajaran 8 lapis mulia apa semua kali tu pun ajaran macam ajaran Islam. Sebiji. Sufi. Dan kemudian ada dipanggil 7 deadly sin dipanggil. Ada 7 dosa yang membunuh. Rakus, serakah, syahwat, sombong. Semua tu ada dalam kitab tasawuf macam mana nak mengelakkan daripada 7 deadly sin. 7 dosa membunuh. Dosa yang paling besar. Ada semua. Sampai Mak Saleh buat cerita kartun lah apa semua. Hafiz gelak apa? Dia tengok lah tu. Baik. Tu dalam buku tu diserta. Dan akhirnya kata dia, saya jadi orang lain, dia kata, selepas keluar daripada pondok. Pondok dia atas gunung. Dia keluar pondok tu, dia kata jadi lain. Sampai akhirnya Mang tadi, Sami tu kata kat saya,
kamu balik, tulislah buku. Tapi dengan cara kamu. Tulis. Balik dan sampaikan macam mana cara untuk orang tadi berubah. Lepas tu dia tulis buku, dia kata, think like a monk, not like a monkey. Comel buku dia. Mak Saleh ni kemah tulis ayat dia bang. Fikir macam monk, jangan fikir macam monkey. Sebab fikiran macam monkey lain. Dia kerja nak hantam orang, dia kerja nak cari salah, dia kerja ni. Tak, monk lain kata dia. Kalau kita tulis, fikir seperti para ulama sufi. Saya dulu ada sebut juga. Saya ada tulis satu ayat saya. Fikir seperti para fikir seperti para sufi, jangan seperti sapi. Tu macam ni. Kan? Itu buku baru nanti akan keluar insya-Allah. Baik. Wal qalbu a'azzu 'ala al-mu'min min jismihi, dan hati itu lebih mulia ke atas orang yang beriman berbanding dengan jasadnya. So, saya nak beritahu apa di sini, ibu ayah semua, hadirin semua. Apa kita kata? Peradaban ni sebenarnya sama saja. Dan penyakit yang paling besar sebenarnya adalah penyakit jiwa. Jiwa kalau tak disusun dengan baik, maka akan rosak seluruh anggota. Kan tu qalb a'az 'alal mu'min min jismi. Lepas tu hati adalah sesuatu yang paling mulia dan berharga bagi orang beriman dibandingkan dengan jasadnya sendiri. Faham? Bal ra'su malil muridi hifzu qalbihi wa imaratuh. Bahkan modal bagi seorang murid itu adalah menjaga hatinya dan memakmurkannya. Wal jismu gharadun lil afati, sedangkan jisim yakni jasad itu tempat bagi segala penyakit. Wa amma qaribun yutlafu bil mauti, dan dalam waktu yang dekat akan lenyap dengan kematian. Tamam? Walaysa fi zihabihi ila mufaraqah illa mufaraqatu. Walaysa fi zihabihi illa mufaraqatu dunya an-nakidati an-naghisah, dan tidaklah pada kematiannya itu melainkan perpisahan dengan dunia yang penuh dengan kepayahan dan kekurangan. Wa ammal qalbu, manakala hati pula, in talifa faqad talifatil akhirah, kalau lenyap maka sesungguhnya lenyaplah akhirat dia. Jasad kita kalau mati, pindah daripada dunia masuk ke alam lain, itu saja, hancur. Tapi kalau hati mati, maka mati akhirat. Fa innahu la yanju min saqatillahi, kerana sesungguhnya dia tidak akan selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yafuzu biridwanihi wa thawabihi illa man atallaha biqalbin salim, dan berjaya meraih keredaan Allah dan ganjaran pahalanya melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, salim yakni sejahtera daripada segala sifat mazmumah, tu maksud qalbin salim, iaitu illa man atallah biqalbin salim, iaitu yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera daripada apa? Daripada segala sifat mazmumah dan dengan perinciannya. Itu dia apa-apa sifat tadi, nanti akan dibincangkan sifat-sifatnya tersebut, dan tahalli, dan menghiasi dirinya tadi dengan segala sifat mahmudah dengan perinciannya. Jadi permulaan jalan awal tariq apa dia? Kita bincang al-ba'its. Maksudnya Allah yang akan menjalankan hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi itu ba'its yang pertama. Allah yang menggerakkan hamba tersebut. Dan ba'its tadi jundun min junudillah, tentera-tentera Allah Ta'ala. Dan hakikatnya siapa dia? Allah. Allah yang menggerakkan perkara tersebut pada kita. Dan masuk peringkat yang kedua, taubah. Hakikatnya taubat juga adalah daripada anugerahnya Allah. Waktu hamba yang bertaubat adalah hamba yang mendapatkan anugerah daripada Allah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Bajaman. Kata beliau, ini anugerah Allah. Kalau seorang hamba diberikan oleh Allah dengan taubah, dia boleh terlintas untuk taubat, maka dia telah diberikan dengan anugerah waktu tersebut. Jadi jangan disia-siakan anugerah Allah. Orang yang mempermainkan dengan hadiah daripada Tuhan, daripada sultan, daripada raja, maka dia akan diharamkan daripada mendapatkan anugerah yang lebih pada setelah itu. Tamam? Jadi anugerah tersebut jangan diabaikan,
maka hendaklah dia menggunakan dengan sepatutnya. Maka setelah mana bermulanya dengan taubat sebagai perjalanan pertama, nah, maka ketika tersebut barulah kita boleh untuk masuk ke hadratillah, baru masuk ke dalam jalan. Dah selepas takhalli, barulah boleh tahalli, kemudian barulah akan tajalli. Dia ada peringkat dia. Takhalli, summa tahalli, summa tajalli. Bersihkan dulu, kemudian baru berhias dengan akhlak yang mahmudah, barulah akan tajalli, dan barulah akan mendapatkan tajalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajalli maksudnya apa? Akan diberikan pembukaan oleh Allah. Nah, dan akan mendapatkan maqamul ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baru dapat maqamul ihsan. Kalau tidak, tak akan sampai kepada maqam tersebut. Nah, kita ni boleh cerita ya. Kita pun dalam jalan lagi. Kan kata tukang cerita ni sampai. Tak, kita pun tukang cerita ni pun masih mencari jalan lagi dan juga mengikuti dan berusaha untuk berakhlak dengan apa yang dibaca di dalam tulisannya para awliya Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi insya-Allah pada esok hari kita akan sambung pada fasal yang ketiga, faslun fi hifzil qalbi minal wasawisi wal afati wal qawatir sayyiati. Yani dia kan baca banyak-banyak lah. Sikit-sikit ya, tu pun dah banyak dah tu. Ni banyak sungguh ni, ada hasad bab-bab ni. Dan kita akan khatam 20 hari khatam kitab ni. Saya cadang nak baca 2 kitab. Tapi tengok-tengok kitab ni pun boleh tahan juga. Kalau baca ni dalam 10 hari, kata kalau ni kita lebih tenang untuk selesaikan dengan lebih halus bagi satu-satu perbahasan dalam kitab ni, insya-Allah. Nampak? Insya-Allah esok kita akan sambung pada fasal yang ketiga, faslun fi hifzil qalbi minal wasawisi wal afati wal qawatiri as-sayyiati, insya-Allah. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kah? Jelas no bahasan? Susah taubat no. Pendek je, ada satu muka aja. Ni sebenarnya. Tapi dapat terjemah jadi panjang. Tapi apa ni, sebab benda tu benda susah, maka kita kena perincikan sikit. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.